Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Apa khabar? Sebagaimana biasalah Pak Su doakan ya, anda sentiasa sihat, ceria ya dan bersemangat ya dan khusyuk dalam ibadat ya. Baik, dalam kesempatan kali ini Pak Su nak bincangkan satu lagi siri komunikasi berkesan iaitu bagaimanakah seseorang dapat memahami atau mentafsirkan ya mesej emosi ya, yang sedang disampaikan oleh seseorang ya. Ini terutamanya kalau kita melakukan komunikasi interpersonal ya. Kita bercakap dengan mak ayah kita, dengan pasangan kita, dengan rakan baik kita ya, dengan rakan sepejabat ya, dengan jiran dan sebagainya ya. Kerana dalam interaksi sosial ni selalunya aspek-aspek emosi dan perasaan ni kita ambil berat lah ya. Kita nak orang tu kecil hati kan ya, tersentuh perasaan ya, jadi kita sentiasa nak jaga ya. Jadi macam mana kita nak tahu ya, seseorang tu bila dia cakap sesuatu, dia mengungkapkan sesuatu, di sana ada mesej emosi. Macam Pak Sus tengah bercakap dengan anda sekarang ya, Pak Sus cakap macam-macam bahasa, macam perkataan ayat ni kan, Pak Sus tengah bercakap ya. Jadi anda boleh tafsirkan tak, apakah emosi Pak Sus sekarang ni? Apa yang Pak Sus nak sampaikan kepada anda? Adakah Pak Sus ni nak sampaikan rasa gembira ke, rasa seronok ke, rasa bahagia ke ya, rasa ceria ke, ataupun rasa kecewa ke, rasa marah ke ya, rasa sakit hati ke ya. Ini semua merupakan emosi ya yang cuba disampaikan oleh seseorang kepada kita apabila berlaku interaksi interpersonal atau komunikasi interpersonal ya. Baik, kita tengok dulu secara gambar rajah ya, untuk memahami isu ini dengan lebih baik ya. Baik, kalau kita perhatikan macam kita dah pernah bincangkan dulu dalam model komunikasi, ada tiga unsur yang sangat-sangat penting. Dia ada unsur yang lain lah, tapi ini tiga sangat penting, iaitu pengirim, ya, kita ada message dan kita ada penerima ya. Dan message ni boleh pelbagai ya, boleh jadi maklumat, boleh jadi ilmu, pengetahuan, boleh jadi arahan, boleh jadi pandangan dan idea, boleh jadi pengalaman-pengalaman kita, boleh jadi perasaan. Jadi kita nak bincang yang merah ni, perasaan atau emosi ni ya. Ya. Jadi bagaimanakah mesej emosi ini dipahami atau ditafsirkan oleh penerima ya? Macam kita cakap dengan kawan kita ke ya, kawan baik kita ke ya, pasangan kita ke ya. Kita sangat jaga hal-hal emosi dan perasaan ni ya. Jadi macam mana kita nak tahu yang dia tu marah ke, dia kecewa ke ya, dia kecil hati ke, dia sakit ke ya, dia frust ke, apa ke, dia stres ke. Macam mana kita nak bayangkan ya. Adakah berasaskan apa yang dia ungkapkan saja ataupun ada cara-cara yang lain. Yang ni kita nak tengok ya. Okey. Ada satu penemuan yang menarik ya, yang kajian telah dijalankan oleh Profesor Dr. Albert ya, Mehrabian ni daripada Amerika Syarikat. Dia merupakan seorang ahli psikologi yang terkenal ya. Beliau telah membuat kajian untuk melihat bagaimanakah mesej emosi ni ya, dipahami atau ditafsirkan oleh seseorang dalam komunikasi interpersonal ya, dalam komunikasi interpersonal ya. Dan beliau telah membuat rumusan ya seperti berikut ya. Menurut Dr. Albert ni ya, dikatakan bahawa meaning ya, makna bagi mesej emosi dalam komunikasi interpersonal dapat dilihat ya 7% dalam tutur kata. Maknanya apa yang Pak Su cakap ni tadi ya, ataupun kawan saya cakap tadi tu perkataan ayat tu, daripada ayat tu kita dapat buat rumusan secara apa nama ni 7% saja. Ya. Maknanya apa yang kita cakap ni susah kita nak bayangkan. Apakah emosi orang tu kalau kita berasaskan apa yang dicakap saja. Kerana 7%. Ya. Spoken word tadi, 7%. Ya. Yang kedua, 38% ya, berdasarkan apa nama ni, suara dan juga nada ya. Tone of voice, intonasi. Bila kita bercakap kan kita ada intonasi tinggi, intonasi sederhana, intonasi rendah, intonasi lembut, intonasi mendayu, intonasi memujuk, kan ada macam-macam intonasi kan. Jadi itu merupakan emosi ada dalam tu. Kita dapat lihat secara apa nama ni kajian ini katakan 38%. Banyaklah. Kalau berasaskan tutur kata 7% saja ya. Kalau berasaskan nada suara ataupun intonasi tadi lebih tinggi 38% ya. Jadi dulu-dulu masa
pasu apa nama kerja di Penang ya, anak kecil lagi duduk kat Iskandar ya. Bila balik anak kecil tak tanya, "Abah, malam ni makan luar bah?" Kalau Pak Su kata hmm, tak boleh. Tengok intonasi dia. Dia tak nak tanya lagi soalan. Ya? Tapi kalau dia kata, "Abah, malam ni makan luar bah?" Kalau Pak Su kata, hmm, "Tak boleh lah dik, penat dah dik." Nada rendah kan? Dia kata ini ada peluang. Dia pun pujuk lagi. Boleh lah bah ya. Dah lama kan bah kita dah makan luar kan? Nampak? Intonasi tadi. Jadi daripada intonasi tu anak Pak Su dapat faham apa emosi Pak Su pada ketika itu. Ya. Jadi ini 38% ya. Dan yang ketiga kata Dr. Albert Mehrabian ni dia kata 55% ya, dalam bahasa badan. Jadi emosi ni dapat dipahami 55% ni paling tinggi ya dalam body language. Maknanya kalau orang tengah bercakap kita kena perhatikan dia punya body language. Ya, bahasa badan ya, bahasa tubuh. Indonesia kata bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh ni yang paling mudah untuk kita lihat ialah apa nama ni mimik muka ya. Ekspresi wajah ya. Ekspresi wajah, facial expression itu dapat mudah ya. Kalau orang tengah gembira macam mana ya? Orang tengah sedih macam mana orang takut macam mana, orang terkejut macam mana, orang tengah marah macam mana, daripada mimik muka tu kita dapat lihat ya. Jadi ini 55% ya. Sebab tu bila kita berkomunikasi dengan orang kita tengok muka dia eh. Kalau mimik muka ni facial expression ni kita boleh tengok mata dia ya, mata besar, mata kecil ya. Kita tengok apa ni bibir dia ya. Kalau orang marah selalunya bibirnya akan ni. Kalau orang gembira dia tutup. Kalau orang gembira dia akan buka lah. Nampak gigi kan. Tu orang gembira, orang happy kan. Ya. Jadi kemudian kita punya apa dipanggil kening ni ya. Dia boleh naik, boleh turun. Ini kita boleh perhatikan ya. Jadi kita boleh mentafsirkan ya emosi yang cuba disampaikan oleh seseorang itu berasaskan body language sebanyak 55%, berasaskan nada suara ya 38% dan berasaskan tutur kata 7%. Jadi kalau anda bercakap dengan Pak Su melalui telefon, tak ada video conferencing ya, tak ada gambar, tak ada video. Semata-mata suara je. Jadi anda dapat kesan melalui 7% dan 38% saja. Ya. Apa emosi Pak Sus pada ketika itu ya. 55% kita tak dapat sebab kita tak nampak. Ya. Sebab tu kalau kita dalam sesi kaunseling ya, kita kena buat secara bersemuka. Ya. Orang tu kena hadir depan kita kerana kita nak memahami emosi yang cuba dia nak sampaikan melalui body language. Ya. Itu belum lagi pergerakan tangan lah apa semua gitu. Ya. Itu semua membawa makna tertentu ya. Baik, kita cuba buat latihan sikit. Nak bagi faham kan. Baik, katalah kita ada, ini dia punya tutur kata dia. Ya, spoken word dia. Kita buat dua keadaan ya. Cuba anda perhatikan dua keadaannya. Katalah untuk keadaan yang pertama ni Pak Su kata macam ni, ya. Kan saya dah kata saya sayang awak. Ya. Kan saya dah kata saya sayang awak. Macam ya. Kalau Pak Su cakap macam itu, berasaskan intonasi tu apa emosi yang Pak Su nak sampaikan pada seseorang lah, pada anda ke kan? Agak-agak macam mana? Kat sini kita dapat lihat ya, intonasi rendah dan mendatar ataupun mendayu-dayu kan? Ya, bahasa badan yang paling kita nampak facial expression ialah senyuman, senyuman yang lebar kan? Ya, apa mesej yang cuba disampaikan? Cuba teka. Cuba teka apa sayang ya ataupun suka. Ya. Nampak ya? Itu merupakan apa nama tutur kata. Di dalam tutur kata tu ada intonasi dan juga ada bahasa badan, terutamanya ekspresi wajah ya. Dan mesej yang disampaikan adalah dia nak beritahu orang tu yang dia sayang lah. Memang ada perkataan sayang pun dalam tutur kata tu ya. Tapi kadang-kadang ada seorang menyatakan sayang tanpa guna perkataan sayang ya, ataupun menyatakan dia suka tanpa guna perkataan suka ya. Okey, kita tengok kes yang kedua. Ya. Cuba tengok kes yang kedua ya. Tengok kes yang kedua. Ya. Kan saya dah kata ya, saya sayang awak. Ulang ya. Kan saya dah kata saya sayang awak. Macam
Kalau dengar cakap Pak Su macam tu macam Amin, Amin cuba Min. Apa sebenarnya intonasi macam mana? Tinggi, tinggi. Tinggi dan keras. Ya. Intonasi suara Pak Su tadi tinggi dan keras. Ya. Facial expression macam mana? Amin nampak muka Pak Su tadi macam mana? Ya. Ini dia. Ya. Mata besar kan? Ya. Pandangan tajam. Ya. Kemudian sudut bibir menjadi mengecil. Kalau membesar dia senyum, nampak gigi. Dia tutup kecil. Ya, mengecil. Itu di antara facial expression yang ditunjukkan tadi untuk tutur kata yang kedua tadi. Jadi apa mesej yang Pak Su nak sampaikan? Apa Min? Amin cuba Min, cepat. Marah. Betul betul. Pandai Amin ya. Marah ya. Jadi walaupun ada perkataan sayang kat situ, tapi sebenarnya bukan sayang tu yang membawa makna. Yang dapat diterima oleh oleh Amin tadi, dia kata Pak Su marah aku ni. Dia bukan suka aku, dia marah ni. Pak Su tengah marah tu. Dia marah. Nampak tak? Itu mesej emosi ya. Jadi seperti mana yang dikatakan oleh Dr. Albert Mehrabian tadi ya. Ingat lagi ya. Ya. Mesej emosi dalam komunikasi interpersonal dapat kita tafsirkan, dapat kita fahami ya 7% daripada tutur kata spoken word. 7% saja. Ya. Dan 38% berasaskan intonasi suara. Ya, sebab tu kalau kita bercakap dalam komunikasi sosial ya dengan orang yang rapat dengan kita ya, kita perhatikan intonasi suara dia, ya, nada suara dia ya. Dan yang ketiga 55% berasaskan body language ya, terutamanya facial expression lah macam sekarang ni Pak Su punya tangan lah ya, mata, bibir ni semua anda boleh nampak wajah ni jadi merah kalau marah kan. Itu semua facial expression. Yang itu membawa makna sebanyak 55%. Itu dia. Dah faham tak ni apa yang Pak Su cakap ni? Bagus ya. Baik, oleh sebab tu kalau kita berinteraksi, berkomunikasi terutama interpersonal ya, komunikasi kita dengan seseorang ya, kita bukan saja nak dengar apa yang diperkatakan ya, cuba amati nada suaranya dan cuba lihat body language-nya ya. Kerana emosi ini ya, banyak kita dapat fahami ya melalui body language ya, melalui intonasi ya. Intonasi. Jadi kalau kita campurkan 38 dengan 55 tadi, dia sudah jadi 98 93. Berarti 7 kan? 7 tutur kata. 93% ni ya, pada non verbal. Verbal tadi yang tutur kata 7%. Yang non verbal tadi sama ada intonasi ataupun body language dah jadi 93%. Inilah pentingnya ya. Ya kalau kita dapat memahami ni dengan baik, jadi kita akan dapat mengambil kira lah. Kita tengok Pak Su tengah uh, marah ni, Pak Su tengah sedih ni. So kita pun cara kita bercakap semua kita akan sesuaikan mengikut mood ataupun emosi rakan kita tadi ya. Ini rakan yang baik lah. Kalau cakap dengan adik-beradik ni, adik-beradik yang baik lah. Kalau cakap dengan mak ayah, anak yang baik lah. Yang cuba memahami perasaan orang lainnya supaya komunikasi kita menjadi lebih efektif dan juga lebih berkesan ya. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam